Assalamualaikum dan salam sejahtera semua lagi sekali. Jadi saya minta maaf ya di atas technical hiccups yang telah lalu tadi. Anyway, mungkin bagi yang tak sempat ataupun tak dapat nak join, saya recordkan sesi ni, jadi nanti saya akan share kan kita punya rakaman untuk kuliah pada hari ni lah. So untuk hari ni sebagai mukadimahnya, saya just nak cerita sedikit saja tentang fotografi ya, dari sudut sejarah dia lah ya, sejarah fotografi. Tapi sebelum tu kalau saya boleh tahulah ya, you all masuk kelas fotografi ni sebab apa ya? Why do you choose photography as one of your kursus citra? Nak belajar ambil gambar. Nak belajar sebab minat ke ataupun sebab orang kata fotografi ni senang dia, you dapat A masuk je lah fotografi. Ada tak yang macam tu? Ha? Minat Doktor. Minat okay. Minat tu. So kalau minat setakat ni apa dia device yang you ada dah untuk mengambil gambar? Handphone aja Doktor. Handphone Doktor. Kadang-kadang handphone je mampu. Biasa. Handphone je mampu. Alah, handphone je tapi iPhone. Samsung 9, Samsung Note 10 kan yang pas. Okey, tapi tak apa, kita tengok you jangan cakap handphone je Kita cuba tengok sejarah fotografi yang terkini sebenarnya dalam konteks apakah kata kamera yang terbaik tu ya. Okey. So kalau kita lihat ya, kita tahu bahawa kalau kita kata fotografi yang ada apa tu, yang FIFI ya, geografi kan. Apa dia lagi yang FIFI kat belakang? Ataupun yang ada YY, pedagogi dan sebagainya. Dia adalah satu bidang satu bidang. Jadi fotografi ini merupakan satu seni lah, seni foto. Yang mana kita sebenarnya bila when we talk about berkarya dengan kamera, kita sebenarnya berkarya menggunakan apa gelas? Apa dia modal utama yang perlu kita ada apabila kita nak menghasilkan sesuatu rakaman gambar ataupun dalam bentuk foto menggunakan kamera? Lightning. Cahaya. Lightning. Ada pun jawapan kat situ kan. So cahaya is actually the most fundamental aspect or elements in order for you to come up with a photo. So, but of course the existence of the light varies from one category to another lah. Kalau kita bercakap nanti you akan belajar tentang dalam DSLR DSLR ni apa kelas? Kamera. Tahulah nama dia apa DSLR tu. D stands for apa? Digital. Digital, okay. S? Digital single reflex camera. Single? Lens reflex. Digital single lens reflex the DSLR. Jadi kalau kita bercakap tentang DSLR ya, biasanya kita akan ada dua options kelas sama ada kita nak mengambil gambar secara manual, which is the most kata applied punya mood lah. Bila kita nak ambil gambar ni biasanya kita akan set kepada automatic sebab kita tak perlu lagi nak ubah dia punya bukaan, dia punya diafragma dan sebagainya. Tetapi di dalam DSLR selain daripada kita boleh setkan menggunakan secara yang automatik, kita juga boleh mengambil gambar menggunakan kaedah manual. So di dalam kaedah manual, you will be learning on two topics which is aperture dan juga shutter Aperture and shutter adalah dua elemen asas yang ada di dalam kamera khususnya DSLR, yang mana a pro photographer will be playing around lah gabungan antara shutter speed dan juga aperture opening. Itu sangat-sangat penting untuk menghasilkan hasilan gambar yang bersesuaian. So di sinilah yang saya katakan tadi, the most fundamental aspect untuk kita mengambil gambar mesti ada cahaya mesti ada cahaya. Kalau kita gelap semua, bilik gelap, awak duduk dalam satu almari yang gelap, boleh ambil gambar tak? Tak boleh. Tak boleh kan, dia akan kelihatan hitam saja. Tapi kalau kita nyalakan kita punya lighter ke, awak isap rokok ke,
lampu ataupun api daripada rokok itu cukup untuk anda rakam dan menjadi satu objek. Kerana itu kita kata photography is about an arts of using the light. Macam mana kita memanipulasikan kegunaan cahaya, pencahayaan itu. Dan cahaya ni banyak jenis lah, sama ada cahaya yang asli, sumber asli seperti matahari kan, ataupun selain kalau yang artificial lighting ni apa dia? Kalau dalam konteks kamera, apa istilah-istilah yang you all biasa kalau bercakap tentang dalam satu studio kan, kita perlu ada lampu jenis apa tu? Siapa nak cuba? Lampu cahaya putih tu ke doktor? Cahaya putih dia panggil apa? Macam mana? Ataupun dipanggil sebagai, kita boleh panggil soft lighting kan, yang guna box lighting. Kita ada juga yang lampu macam apa tu, lampu spotlight dan sebagainya lah. Tetapi biasanya kalau kita pergi ke studio kan, kita akan nampak macam apa tu, payung besar, perasan tak? Yang warna dia apa payung tu? Dalam dia warna dia apa? Putih. Putih ataupun silver kan. Kenapa dia gunakan payung yang berwarna putih dan berwarna silver? Apa fungsi payung tu sendiri sebenarnya? Dia nak pantulkan cahaya. Nak menyerakkan cahaya itu dalam keadaan penyerakan yang sama rata. Ya. Jadi sebab tu dia menggunakan warna putih dan sebagainya lah. Okay, so inilah sedikit sebanyak and then you all kelas apa tu secara dalam talian kan, ramai yang telah membeli yang bulat tu, dipanggil apa? Ring light. Ring light kan, ring light letak kat depan tu juga adalah salah satu daripada sumber pencahayaan yang boleh kita gunakan untuk kita mengambil gambar menggunakan kamera. Okay, so sedikit mukadimah lah tentang seni foto. So remember photography is about an art of using the light. Jadi cahaya adalah sumber paling asas. Ini kelas you all kata handphone je kan, tapi tengok apa dia orang-orang sebelum ni guna kamera dia. You all nak guna kamera macam ni tak? Sanggup tak nak usung dia kemari, sana kemari? Kan? Berat doktor. Jadi janganlah kata handphone je. Sebenarnya yang paling canggih lah you all guna ni, nak berbanding dengan kamera-kamera sebelum ini. So ini sebahagian secara ringkas. Ya, kalau kita lihat di sini antara kamera yang pertama dipanggil sebagai kamera obscura invented in 1020. So long ago kan, sekarang ni dah 2020 kan, 2021. So maknanya sekitar 100 tahun yang lalu ada kamera, dan kemudian akhirnya yang ni memang besar kedabak lah memang nak usung tu memang bercinta. Tapi yang ni ada yang kecil sikit, dia panggil box camera. Kemudian world's first photograph ni 1826, saya pun tak pasti apa benda kat sini. Kemudian 1888 kita tengok Kodak salah satu daripada syarikat yang memang ternama lah di dalam penghasilan filem, penghasilan kamera dan sebagainya yang berkaitan dengan fotografi, telah ada satu ataupun dia menjual telah mengeluarkan satu kamera yang boleh dijual di pasaran lah. Kalau macam yang ni unit dia sangat terhad dan tidak dapat dimiliki oleh semua pengguna. Tapi yang telah mula dikomersialkan adalah pada 1888 oleh syarikat Kodak. And then seterusnya 1939 WWII ni helps shape a new style of photography. And then pada 1948 kamera Polaroid telah mula diperkenalkan. Cuba you tengok Polaroid sekarang dengan dulu macam mana. Kalau dulu kan dia punya bentuk tu agak complicated lah, whereas yang sekarang ni lebih simplified dan modernized kan. And then pada tahun 1991 baru je. Baru berapa tahun ni kelas? Dalam sehingga 2021. 30 tahun. Baru je dalam sekitar 30 tahun barulah kita ada digital camera yang pertama. Dan tahun 2000 kita beruntung kerana inventors telah berjaya untuk menghasilkan
phone bersama dengan kamera. Bayangkan kalau kamera you all tak ada phone kan, hidup ni menjadi dull kan, tak adalah Instagram bagai, betul tak? Sebab apa? Sebab kita tidak boleh orang kata merakamkan aktiviti sebab kita tak akan bawa kamera sepanjang masa kan. So thanks to our inventors who came up with the idea to integrate the camera into our smartphone. So itu basically lah. Alright. So in almost 200 years the camera dia kata develop from a plain box. Ni bentuk dia macam ni je kan. Kotak-kotak macam ni. Yang mana penghasilan gambar yang dihasilkan adalah sesuatu yang tidak jelas, blur blur, tetapi cukuplah untuk merakamkan image daripada image yang sebenar maujud ke dalam satu kata rakaman yang berbentuk fotografi. Tetapi masih blur lah kerana teknologi pada ketika itu masih belum berkembang dengan sebaiknya kan. Tetapi akhirnya kita ada dengan DSLR yang boleh kita gunakan dengan mudah dan juga efisien. Kita boleh ambil gambar makro, kita boleh ambil gambar yang long shoot, kita boleh ambil gambar yang medium shoot, you boleh panning dia, you boleh tilt up, you boleh tilt down, zoom in, zoom out dan sebagainya thanks to this technology. Tetapi berapa lama yang diambil untuk mengevolusikan kamera daripada bentuk yang konvensional, daripada dia punya function yang sangat sederhana kepada satu yang berbentuk canggih, sophisticated macam ni, 200 years guys. 200 years, umur kita pun 200 tahun pun tak sempat kita nak hidup kan. So maknanya it took a long time untuk kamera untuk establish in the way it is as we can see it today. Jadi sejarah kamera ni sangat panjang, sangat panjang. And if you're interested to maybe learn something new, you may want to Google Ibnu Haytham. If you are interested in reading the Islamic scholars punya specialty, you will see that Ibnu Haytham is actually dipanggil sebagai bapa optik kalau di dalam sejarah tamadun Islam. And then there was also a claim that the first person who invented camera was actually Ibnu Haytham. So kalau you berminat, you boleh cari, you boleh Google it, and then you may find something on Ibnu Haytham. But of course based on sejarah dan sebagainya, kita tahu dunia Empire Osmaniyah di Turki jatuh dan sebagainya kan, banyak buku-buku yang ditulis oleh sarjana Muslim pada zaman kegemilangan Islam telah dihapuskan dan akhirnya zaman Renaissance di mana Eropah mengambil alih, jadi banyak maklumat-maklumat yang was actually priorly invented by Muslims ataupun Islamic scholars was erased, and therefore what we have now is actually sejarah-sejarah yang telah pun orang kata override, and therefore nama-nama dulu, nama Ibnu Haytham, Ibnu Jaizam, Ibnu Sina, Averroes sebagainya tidak begitu menonjol kerana berlaku dalam sejarah lah. But of course that's a different story, but I'm just telling you that if you are interested to read about Ibn Haytham and his association with the camera inventory, then you may want to read up on that one. Okay, so 200 tahun kelas, satu tempoh yang sangat panjang kan untuk kita kata enjoy the benefits of the camera or technology of camera yang kita ada sekarang. So, kamera pertama macam kita katakan tadi, basic konsep dalam fotografi telah ditemukan lah since about the 5th century BCE, before Christ lagi. So, lama lah ni, right? And even then, the camera did not actually record images. It simply projected them onto another surface. That means, kamera pada ketika itu, dia tidak dapat, orang kata, merakam secara permanent apa objek yang diprojectedkan kepada dia punya canvas kat belakang tu. Hanya selagi mana objek itu ada kat depan dan selagi mana ada fungsi cahaya, barulah kita nampak pantulan tu kan. I believe that masa kita belajar sekolah menengah dulu, you dah belajar kan konsep kamera kan, macam mana image tu terhasil dan bagaimana konsep kamera tu disamakan dengan retina dalam mata. Betul tak? Betul tak kelas? Betul. You ni tipu ke apa? Ke tengah makan nasi ni? Betul. Dengar doktor. Okay, so saya tak nak ceritalah tentang tu. Jadi untuk for your information, the first camera was not actually
giving you a chance untuk mengabadikan objek itu dalam kepingan kertas. Tidak, dia hanya temporary. Selagi mana objek tu ada kat depan, selagi mana cahaya ada, kita nampaklah kat situ. Tapi bila objek lari dan kita dah tak ada gambar tersebut untuk kita tatap berulang kali. Okay. So and of course the image will also upside down. Kan kita dapat konsep kan bila gambar tu dia cahaya tu bergerak lurus dan akhirnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. So itulah gambaran bagaimana ya hasil daripada kamera yang pertama digunakan. Okay. So yang macam saya katakan tadi, kamera pertama apa dia, nama dia yang pertama kelas? Obscura. Obscura kan. Obscura ni dia menggunakan satu lubang yang kecil dalam satu macam kemah lah untuk projek satu image dia kata. Daripada luar kemah masuk ke dalam satu ruang dalam kemah yang gelap lah. And then it was not until the 17th century that the camera obscura became small enough to be portable. Macam yang gambar saya tunjuk tadi kan. Asalnya satu kemah. Siapa nak boleh bawa kamera kalau saiz kemah kan. Cuma pada 17th century barulah obscura ni menghasilkan satu kamera kotak yang akhirnya boleh dipindah, portable lah, yang boleh dimuat pindah ya. And then basic lenses to focus the light were also introduced around this time. Barulah ada lens. Okay. Tapi lens pun masih lagi menghasilkan gambar yang masih blurry, gambar yang tidak jelas lah. And then fotografi, akhirnya macam tadi kita kata dalam kamera tu tadi, gambar tu tidak melekat, tidak dicetak ke atas kertas. Tapi ini first permanent image, bermaksud pada tahun inilah late 1830s ni di France ya. Ni nama dia. You all boleh sebut tak nama ni? Cuba sebut. Joseph apa ni? Biar bunyi France sikit. Saya nak sebut pun tak berani, takut salah ni. Okay. Joseph ni okay. Menggunakan portable camera obscura untuk expose a pewter plate coated with bitumen to light. So this is the first recorded image that did not fade quickly. So ini antara kata material yang digunakan. Dia menggunakan pewter plate, pinggan yang pewter tu yang di-coated dengan bitumen. Dan dia menggunakan cahaya dan akhirnya terhasillah satu image yang permanently melekat pada pewter plate tersebut. So this is the first one yang kita katakan berjaya menghasilkan satu image yang permanent pada satu permukaan yang maujud. Okay. So it is somewhere in 1830s, right? And then of course orang yang sama Joseph tadi telah berjaya lah dia kata untuk menghasilkan beberapa siri eksperimen yang akhirnya bergerak majulah daripada kejayaan dia untuk menghasilkan satu kata eksperimen yang menghasilkan permanent fotograf kan ataupun permanent image ni, maka dia pun berkembang. And then with each type of emulsion, photographers experimented with different chemicals and techniques. Kalau tadi mereka hanya menggunakan pewter plate dengan menggunakan bitumen tu tadi, tetapi mulai daripada tu since orang dah tahu konsep dia bahawa it is a possibility for you to have a permanent image printed on some surfaces, then therefore inventors lepas tu mulalah bereksperimen menggunakan pelbagai lagi chemicals dan juga pelbagai teknik. So that's how it started to bloom in terms of kata sejarah fotografi ni, right? And then tahun 1880-an George Eastman ni telah memulakan satu company yang dinamakan sebagai Kodak ataupun Kodak. Kan? Kita pun kalau zaman you all sempat ke pakai kamera yang pakai filem tu? You all sempat ke kelas? Sempat. Sempat. Okay. Tapi kadang-kala orang masih ada juga lagi yang menggunakan filem kan, tapi sekarang filem tu mahal you. Dulu murah jadi Kodak adalah salah satu daripada memang syarikat yang terkenal tetapi if you wonder, you pernah jumpa tak satu kamera yang orang akan sanjung dia as much as orang akan appreciate Sony, apa tu lagi, Canon,
Kodak dari sudut tu dia agak ke belakang, dari sudut kamera. Tetapi syarikat Kodak ni dia banyak menghasilkan kata peripherals ataupun peralatan yang digunakan untuk kata penghasilan gambar. Tetapi in terms of camera itself, syarikat lain lebih mendahului lah ya. Okay. So apa yang dibuat oleh George Eastman ni, iaitu yang merupakan owner kepada Kodak ni, dia memperkenalkan satu jenis filem yang boleh di kata roll digulung lah macam yang kita biasa guna dalam Kodak film tu, a flexible one yang tidak memerlukan kepada kan kalau dulu dia orang pakai plate ambil gambar satu, you kena tarik plate kan, dia nak ambil gambar kena masuk plate balik. Tapi menggunakan filem, jadi kita boleh mengambil gambar dengan secara lebih more efficient lah, because we don't have to change the plate every time we want to take new pictures. So and then of course daripada situ membolehkanlah Eastman ni untuk develop a self-contained box camera that held 100 film exposure. So this is quite an achievement lah kan, as compared to the time it was kan. Dapat masuk 100 filem untuk digunakan tanpa perlu diubah-ubah ataupun ditukar-tukar. So this is quite an achievement to me lah. And then of course the camera had a small single lens with no focusing adjustment. Nampak kat sini single lens. Okay. Asalnya daripada DSLR berkembangnya, maknanya hasil ataupun the basic idea was actually from this kind of camera. But at that time of course the single lens is not able to orang kata to be used untuk fokus lah. Kita tak boleh nak zoom in, tak boleh zoom out, tak ada extension pun kan. Dia kekal kat situ. Kalau you ada DSLR, you boleh tukar kepada micro lens, you boleh tukar kepada yang kata telephoto dan sebagainya lah. Okay. And then consumer would take pictures and send the camera back to the factory. Ni kalau yang sempat menggunakan ni Kodak ni, of course kita tak develop sendiri kan? Ke you ada develop sendiri kat rumah gambar? Biasa kita hantar kat kedai kan? Okay, sebab dekat kedai tu dia adalah chemicals dan dia ada lab dia tersendiri untuk dia proses filem tersebut. Sebab filem ni kalau dia tak boleh tersilap exposure dia boleh orang kata menyebabkan kerosakan lah kepada image yang dihasilkan. Kalau kita terbuka masa tengah-tengah dia masih lagi dalam, belum habis gulungan dia dalam kamera, kalau kita buka dia punya penutup kat belakang tu, dan gambar-gambar tu mungkin kesemuanya akan overexpose kepada cahaya, menyebabkan image yang telah you click ataupun you capture, yang you portray sebelum ini akan overexpose as well, and therefore tidak ada image yang akan terhasil lah apabila kita develop filem tersebut. Okay, so inilah antara perubahan yang berlaku. Dan seterusnya barulah muncul Polaroid. Ni sekarang ni yang comel lah sekarang kan. Kalau tadi tengok Polaroid tu punyalah complicated dengan bentuk dia yang susah untuk dipegang tak ada aerodynamic dan sebagainya. But now you are Polaroid camera is very much affordable sekarang kan, tak mahal sangat. So kita boleh terus ambil gambar instant terus keluar. So Polaroid adalah syarikat sebenarnya, syarikat yang memperkenalkan satu kamera Polaroid. Sama seperti Kodak, dia dah melekat kamera Polaroid, tapi Polaroid sebenarnya adalah satu syarikat. Macam kita sebut Colgate kan, sebut Kodak dan sebagainya, dia melekat dengan kata produk tersebut, tapi sebenarnya adalah nama produk, bukannya benda itu. Okay, so Modern 95 use a secret chemical process to develop film inside the camera in less than a minute. Okay, dia menghasilkan, and then this new camera was fully expensive, asalnya mahal lah, sebab teknologi dan juga chemicals yang digunakan lah. Alright, and then 1960-an, sekitar pertengahan 1960-an, syarikat ni telah memperkenalkan banyak models lah dan ramai pun orang dah boleh afford lah untuk memiliki kamera jenis ini. And then kalau kita lihat tadi Joseph tadi adalah Frenchman kan, daripada Perancis. Tetapi kita jangan lupakan perkembangan di sebelah timur dunia
negara-negara timur misalnya Jepun, dan sekarang kita cakap tentang Korea dan sebagainya. Mereka sebenarnya adalah antara gegasi syarikat yang banyak memperkenalkan ataupun invented ataupun dia menghasilkan produk-produk yang baru yang sentiasa ada di punya specialty dia. Dan kalau tengok sekarang ni kamera apa yang biasa orang sebut kalau kita bercakap tentang DSLR? Kita ada Nikon, betul tak? Yeah, kita ada Canon, kan? Tu datang daripada mana tu? Negara mana tu? Kan? Betul. Yes. So maknanya begitulah negara-negara belah timur ni, sebelah Jepun ni dia pick up teknologi tu, walaupun mungkin they might not the first one who invented the technology, but see how they can expand kemahiran tersebut sehingga dia menguasai pasaran antarabangsa kan. Even kalau you pergi dekat blog-blog fotografi yang terkenal di US misalnya, mereka menggunakan Nikon, Canon, jaranglah mereka menggunakan kamera-kamera keluaran US sendiri sebenarnya, dan even nama pun tak terkenal kan. So itulah kata dari segi sejarahnya Jepun mula mengambil peranan di dalam perkembangan kamera atau industri fotografi ini selepas kata teknologi itu berkembang kepada teknologi yang macam tadilah, daripada Polaroid kepada yang menggunakan kamera ataupun menggunakan Kodak film tu tadi. So Asahi akhirnya dia bersama dengan Pentax, syarikat Pentax ni dia memperkenalkan Asahi Flex and Nikon. It's Nikon F camera. Ni antara yang top lah. These both SLR type cameras and the Nikon F allow the interchangeable lenses. Okay. Saya tak bawa lah kamera saya pada hari ni. Saya ada satu Olympus P1. You pernah dengar tak tentang Olympus P1? Olympus Pen. Olympus Pen ni sebenarnya dia adalah DSLR tetapi a compressed version. Dia kecil sebab dulu masa saya buat PhD dulu I was in the UK, so I travel a lot. So kita perempuan kan, kita tak suka bawa yang bulky yang besar-besar, penat nak pegang berat kan. So saya beli Olympus Pen. Masa ketika itu Olympus P1 lah, the first of its series P1. Tetapi saya ada kamera lens yang telefoto yang boleh go for 75mm. And then saya ada yang normal dan saya ada yang makro tu saya jumpa di salah satu kedai terpakai semasa saya di Nagoya. Harga dia sangat murah, berapa yen saya tak ingat, tapi saya bawa balik, bila saya pasang memang it works wonders lah walaupun kedai yang terpakai. Okay. Tapi sekarang ni saya dah lama tak buka kamera saya tu, tak tahu apa cerita, dah berkarat ke, dah berkulat ke. Tapi kalau dulu biasa kalau kelas fotografi ni saya akan bawa masa kuliah tau, saya akan tunjuk, you boleh pegang, you boleh pasang dan sebagainya. Tapi tak apalah, kita secara online kan. So inilah, and then for the next 30 years SLR style cameras remain the camera of choice. Sehingga sekarang lah kita masih guna single lens reflex. Many improvements telah pun diperkenalkan kepada setiap kamera yang ada lah. Okay, so lepas itu kita ada juga smart camera. Ini berlaku sekitar tahun 1970 sehinggalah 1980-an, di mana kita ada compact cameras. Ni saya pun sempat ada lah zaman-zaman sekolah menengah dulu, saya sempat lah ada kamera compact macam ni kan. Dan ada yang canggih sikit, dia ada lens yang boleh kita laraskan, kita boleh zoom in, zoom sikit, tapi of course capacity dia terhad lah. So dipanggil sebagai compact camera yang memang dia boleh ambil gambar dengan bagus lah. Pada ketika ini dia punya teknologi telah pun established, gambar yang dihasilkan tu quite nice, and then even kita can play around with rule of third, kita boleh ambil depth of field dan sebagainya. Nanti you akan belajar lah tentang istilah-istilah yang saya sebutkan ini. And then and of course yang sama juga. Okay. And then the automatic cameras became immensely popular with casual photographers. Macam saya katakan tadi lah kan, kita kalau pakai kamera, kebanyakannya if you are not adventurous enough, we will tend to just use an automatic punya
function kan, automatic. So bila automatic kita tekan je, gambar tu akan sharp. Ataupun setengah-setengah kamera kita tekan separuh kan sampai dia punya tidip, baru dia tekan penuh, dan gambar itu confirm akan sharp lah, kerana dia adalah dalam mode automatic. Tapi kalau you pilih manual, manual, and then you ambil gambar sebarangan, dan kita akan sometimes nampak objek jadi kelabu, belakang jadi terang. Kerana apa? Kerana dalam penggunaan ataupun pengambilan gambar secara manual, you have to be clear enough tentang apa dia objek yang nak kita lock di dalam kita punya viewfinder tu, dan bila masa kita nak tekan shutter tu penuh dan tekan separuh dan sebagainya. So saya rasa kita akan belajarlah secara lebih terperinci tentang perkara tersebut. So when it comes to digital age, 1980s, 1990s dipanggil sebagai digital age lah. Okay. Dah ramailah pengilang-pengilang ataupun pengeluar-pengeluar kamera menghasilkan kamera yang pelbagai dalam bentuk kamera digital ataupun elektronik kamera. Okay. Dan pada ketika ini kebanyakan kamera tidak lagi menggunakan filem lah ya. So 1991 Kodak masih establish lagi, telah pun memperkenalkan digital kameranya yang pertama yang kata was advanced enough to be used successfully by professional. So dalam 1991 ya, so other manufacturers quickly followed. Macam tadilah, satu buat, syarikat lain pun terus tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Ni antara-antara nama yang biasa kita dengar kan, Canon, Nikon, Pentax dan sebagainya lah ya. Alright. And then even the most basic point and shoot camera now takes higher quality images. Then Joseph tu tadi, Pewter's plate, the smartphones can easily pull off a high quality printed photograph. Ini saya katakan tadi you cakap kamera handphone je kan, tapi sebenarnya if you look at the technology behind it, kamera yang ada di you punya handphone tu sebenarnya adalah antara spek yang tercanggih lah ya, kerana dia menggunakan banyak unsur-unsur mikro kat dalam tu. Dia menggunakan unsur-unsur yang membolehkan satu mekanisme untuk kamera tu di squeeze in, diletakkan ataupun di build in di dalam satu handphone yang nipis je dia punya size. So this is actually the most advanced camera yang ever invented. Let alone lah yang kamera DSLR kan, sebab dia memang totally kamera, tetapi kamera yang ada dalam smartphone juga adalah merupakan salah satu daripada teknologi terkini. So you must be proud of yourself lah ya. Jangan sedih lah kalau tak ada DSLR. Okay, so sedikit saja kelas, saya just nak buat sedikit aktiviti dengan anda semua pada hari ini. Boleh tak keluar handphone masing-masing dan scan QR code ni, and then you will be transferred to a Padlet. Dan kalau boleh share sedikit, kenapa you ambil kelas fotografi, saya dah tanya tadi kan, and then how do you like to use photography skills in the future. Kalau you dah pandai nanti nak guna aperture lah, nak guna depth of field kan, nak guna ambil gambar menggunakan garisan, bentuk, texture dan sebagainya, apa yang you all nak buat pada masa akan datang dengan kemahiran itu. And then saya nak tahu juga apa yang you all rasa, yang you all paling suka nak belajar tentang fotografi kat dalam kelas ni. Let me know. Boleh ke kelas? Hello. Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh. Boleh doktor. I'll give you some Boleh time. doktor. Okay, thank you so much. I'll give you some time